Facebook tak ada, Instagram tak ada, YouTube channel tak ada, apa tak ada. Dia hal dia je. Dia berkarya di atas kejujuran dia. Di hentian ini tertinggal dalam kesunyian. Di hentian ini bermacam bayang menjelma. Assalamualaikum, selamat malam Mr. TV. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di siri Perjalanan Rockers. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua yang mengenali diri saya dan semua insan-insan yang pernah terlibat dalam perjalanan saya. Dengan rendah hati saya memohon maaf. Saya memohon ampun dan maaf di atas kesilapan saya, kekilafan saya selama kita berhubung semua ya. Maklumlah saya pun manusia biasa yang selalu buat silap dan tak boleh lari daripada kesilapan. Segala yang buruk tu datang pada saya, yang baik tu datangnya daripada Allah. Sementara saya masih bernafas di bumi ini, suatu hari nanti saya dah tak ada, tempat ini, RNR Genting Sepak ini akan menjadi tugu peringatan untuk korang semua, di mana saya menceritakan kisah perjalanan saya sebagai seorang rockers tera tak tera. Okey. Baru-baru ni kita telah dikejutkan dengan pemergian seorang sahabat baik saya, juga rakan seperjuangan saya sewaktu di dalam kumpulan Real Act dulu, iaitu Syed Ismail Syed Ibrahim. Seorang vokalis hebat, seorang vokalis legenda tanah air. Saya bersama dengan dia waktu dalam kumpulan Real Act. Perjalanan Real Act ni pun panjang. Sekarang masih lagi dalam perjalanan Dev Gapsi. Tapi apapun sebab dia pun baru meninggalkan kita, saya rasa pun nak kongsi sedikit sebanyaklah kisah saya dengan arwah Mail ni. Perjalanan Real Act ni nak ikutkan daripada adik, basis, Joe, drama, Bond, Fahrenheit, Faris, Undertaker. Kemudian saya bersama Faris, bersama Lola. Kemudian saya bersama dengan Bond, dengan arwah Syam. Lepas tu saya dengan Jeff, kumpulan Gigil. Lepas tu dengan Amy Expedition. Jauh perjalanan ni. Jadi hari ini saya nak ceritakan kisah satu perkongsian saya dengan arwah Mail Syed Ismail Syed Ibrahim, dengan seorang pemain lagi, pemain drum kumpulan Real Act, iaitu Muhammad Isyamsul bin Yahya, iaitu Syam. Apapun kita sedekahkan dulu Al-Fatihah pada diorang berdua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Semoga rohnya dicuci rahmat. Satu perkongsian saya dengan masa tu belum tertubuh lagi Real Act. Saya masih lagi membantu kumpulan Real Expedition masa tu. Masih menggunakan nama Real Expedition. Masa tu saya sebagai pemain bass dengan arwah Syam, pemain drum, dan juga arwah Mail dan juga Bond, pemain gitar kumpulan Fahrenheit. Kisah ni show dekat mana ya? Dekat Kulim, tak saya. Kulim Kedah, belah-belah utara. Nama toke fanfare ni Caik nama dia. Caik kalau kaki-kaki fanfare ni tahulah. Saya dengan Real Act, memang sejarah saya dengan Real Act memang dari fanfare ke fanfare sajalah. Real Expedition masa tu. Jadi kisah ni kisah fanfare dekat Kulim. Fanfare tu kita dah confirm dah show tu. Pada satu tarikh memang dah confirm show tu. Pihak fanfare tu dah buat promosi apa semua. Toke Caik tu call saya. Masa memang dia contact saya lah, show apa memang saya yang deal. Dekat Razak, ini show saya bikin cantik punya, dia kata. Saya bikin kempen betul-betul. Bagi satu tarikh cantik, Sabtu malam Minggu. Kita naik poster semua, kita bikin confirm show. Lepas tu you mari. Jadi saya pun dah apa semua dah confirm show, dah buat kempen apa semua. Kita nak pergilah. Nak pergi show tu. Show tu malam Minggu tu show. Hari Sabtu petang tu saya dah set up dengan arwah Main, dengan arwah Syam semua kan nak pergi.
Jadinya dalam perjalanan tu ada satu masalah. Masalah yang tak dapat dielakkan. Kereta kita orang rosak dekat Taiping rasanya, kalau tak silap macam tu lah. Dekat Taiping, area-area belah Ipoh. Kereta tu rosak. Jadi perjalanan tu tak dapat diteruskan. Jadi dah call Cik tu, cakap dengan Cik, alamak, kita punya kereta sudah rosak lah, cakap dekat Taiping kata kan. Kuala Kangsar ke Taiping, area tu lah, tak apa ingat saya. Jadi kita orang tersadailah kita orang kat situ. Jadi macam Cik ni dia cakap, tak boleh mari kah, kita tumpang mana-mana, tak boleh cakap. Jadi kita orang settle sampai pukul 9 malam lah, lebih kurang macam tu. Kita orang tak dapat pergi. Kita orang terpaksa bermalam di Ipoh. Kita orang bermalam di Ipoh. Bermalam di Ipoh, ada satu member, sebab kita orang dah malam dah, masa tu kita rosak dah kurang dah pukul 8 malam macam tu lah. Memang kita tak sempat nak gerak ke Kulim, memang tak sempat nak kejar. Show tu start dalam pukul 10, 9.30 pukul 10. Jadi kita orang tak sempat lah nak pergi show tu. Patah baliklah ke Ipoh. Sampai Ipoh kita orang relax. Lepas tu patah baliklah ke KL besok pagi. Jadinya kat situ Cina Cik tu kata, ayo saya sudah rugi banyak. Dia kata, saya rugi banyak wang, saya sudah bikin ini poster, saya bikin kempen, promosi apa semua. Ribu-ribu sudah habis, dia cakap. Saya pun cakap dengan dia lah, tak apalah Cik, kita confirm lain minggu lah, dia cakap. Okey lah, kita pergi minggu depan lah, dia kata. Jadi minggu depan tu kita orang pergi macam biasalah. Show tu dah confirm tarikh lain. Jadinya kita orang pergi. Malam tu show tu tak berapa baguslah cuaca. Hujan. Malam tu hujan. Lepas tu collection lebih kurang dalam 6,000 lebih. Dulu kita orang show percentage tau. Tiket kita orang jual RM8. Jual RM10 Cik tak bagi. RM8, RM10 sudah main mahal tu. Jual RM8 kata kan. Itu jual tiket RM8. Malam tu show lebih kurang tak sampai dalam 1,000 orang lah. Dalam 800 orang, 700 orang. Collection kira-kira dalam 6,000. Lebih kurang tak saya dalam 6,000 macam tu lah. Jadi dah tolak 60, 40 apa semua. Dulu sistem dia 60, 40. Lepas tu tak macam mana Cina tu, tahulah Cina bisnes dia berkira kan. Cina Cik. Dia tolak pula kos yang kerugian yang show sebelum tu. Dia tolak kos show, kempen yang sebelum tu, promosi yang sebelum tu. Dia kira tolak semua. Lebih kurang dalam 2,000 lebih juga, dekat 3,000, 2,700 saat saya lebih kurang macam tu lah. Bermakna duit yang kita bawa malam tu, kita bawa balik lebih kurang dalam 4,000 lah, kalau tak salah je, dalam 4,000 macam tu lah. 4,000 tak sampai 4,000 lah, 3,000 lebih tu lah, saya tak berapa ingat, lebih kurang lah. Lepas tu tolak yang promotion tu saya ingat 2,700. Dia charge promotion malam tu dengan promotion yang sebelum tu, kerugian tu, kos-kos kerugian. Saya cakap dengan Cik, ayo kalau you tolak itu dulu punya show, susah lah kita, macam kita nak makan apa. Sebab malam tu kita orang buat balik dalam 600 lebih, sampai 700, lalu 500 macam tu lah. Memang ngam tambang lah, aku cakap ngam tambang lah. Tapi masa kira tu kat bila perkiraan duit tu memang saya seorang lah. Memang saya mewakili Red Ekspedisi. Masuk office tu kira-kira duit memang saya seorang. Tapi dia punya statement tu ditulis lah berapa collection semua kan. Jadi dah tolak tu, alamak termenung juga saya. Cakap macam mana ni cakap dengan Mail ni, orang Mail kan. Masa Mail tak tahu. Dekat luar dengan Ruasyam dengan Bond. Masa tu Bond duduk kira bawa balik dalam 600 lebih, 600 setengah macam tak silap saya. Lepas tu saya ambil dua tu cakap dengan Mail lah. Dia orang dah tunggu dalam kereta dah. Kita pergi show naik kereta je masa tu, berempat je, struggle, gamble, cowboy lah pergi. Sampai dekat kereta cakap dengan Roh Mail, cakap malam ni show okey tapi kita cuma balik 600 lebih lah. Cakap, ui, apa pasal dia macam tu? Ini kalau kira-kira kita dapat dalam 3,000 lebih ni kan. Ya tapi masalahnya show yang minggu lepas ni dia tolak, yang minggu lepas yang tak jadi tu dia tolak. Aduh, masa Arwah Mail mulalah dia. Aduh, Mail ni orang dia kalau benda yang dia tak puas hati, memanglah dia pumpang tapi hati dia baik. Dia rasa benda tak adil. Saya pun rasa tak adil kan. Jom kita jumpa Cik balik kata. Dia tak puas hati, dia berjumpa. Jumpa Cik, bergaduh lah dengan saya dengan Cik. Saya dengan Romain dengan Cik gaduh. Apa ni Togi cakap, ini macam mana boleh tolak minggu lepas punya show, kita rugilah. Kalau ia pun tolak lah separuh, nanti lain show kita boleh tolak mah. Tak boleh, saya sudah banyak rugi, dia kata. Oh lama, memang tak boleh nak adjust lah. Tak boleh nak adjust. Lepas tu, saya pun dah bengang juga masa tu, malam tu. Rasa macam teraniaya lah. Sebab dia tak cakap
Kalau sebelum show tu dia cakap nanti sudah kira kita tolak minggu lepas punya kos, mungkin kita boleh agak-agak nak pergi tak pergi kan. Dia pandai. Jadinya bila dah jadi macam tu, terpaksalah kita mau balik lah terlebih lah. Oh, Mai dah tak puas hati lah. Mai tak puas hati, saya pun tak puas hati, arwah Syam pun lagi lah. Oh, tak boleh jadi ni lah pos ni. Macam Bond dia, masa Bond ni dia kategori dia muda pada kita orang. Dia ngikut je, dia diam je. Dia tahu dia buat kerja dia je. Bond Fahrenheit sebelum Jeff masa tu. Ini kisah sebelum Jeff, sebelum saya panggil Jeff masuk dalam React. Masa ni album React pun tak release lagi, tahun 2003 tak saya. Jadi bila jadi macam tu, Mak tak puas hati. Aku geram betul lah Caik ni, memang celaka betul lah dia kata. Itulah El juga. Saya pula apikan dia. Yelah, buat balik 600. Tolak tol minyak tu memang kita memang buat balik. Memang tak ada gaji lah malam tu. Tak ada gaji. Rugi macam tu je. Mak tak puas hati. Kita pergi makan dulu. Pergi makan kat area Kulim kan. Kita makan kat highway lah ya. Tak, kita pergi makan dari sini. Aku tak puas hati dengan Caik ni juga. Aku nak bakar ni genset dia. Genset fanfare tu. Kebetulan genset fanfare tu pula kat tepi kita orang parking. Kita parking kereta, tepi tu ada genset. Genset untuk fanfare punya. Aku nak bakar genset dia. Cakap, oh saya pun mulalah. Yolah El. Kita kena ajar El tu fanfare ni sekali-sekali El. Cakap, betul. Cakap. Lepas tu sebelum makan tu kita pergi makan. Masa tu arwah Syam ni dia dah cuak. Arwah Syam ni dia macam mana dia macam tak setuju lah dengan cara saya dengan Mael. Dia tak setuju. Macam Bon dia diam je. Bon ni diam, dia ikut je apa yang kalau apa benda-benda dia diam je. Dia memang macam tak campur lah. Arwah Syam bisik dengan saya. Jak, bahaya je kalau kita buat benda ni je. Macam mana kita, kalau kita bakar, kalau polis tangkap, habis je kita ke dalam kita. Tak apa Syam, aku tahu aku nak handle macam mana. Jadi masa-masa makan tu arwah Syam tak henti-henti lah. Jangan buat bahaya je kak. Relax lah Syam je kan. Sekarang ni Cina tu nak kena ajar juga Syam. Kalau kita tak buat macam ni, kita dia memang kurang ajar dengan kita kan. Lepas tu dalam makan-makan tu kita bincang lah macam mana kita nak buat projek kan. Sambil makan tu bincang-bincang dengan Mael. Okey, Mael cakap kita beli minyak petrol. Kita cari mineral water yang besar tu, kita isi petrol tu. Lepas tu kita letak kain, cucuk, campak. Okey, cakap kau duduk sebelah, aku kat drive. Kau cucuk, passing kat aku terus campak kat genset tu. Confirm genset tu terbakar El. Okey lah macam tu. Jadi masa tu kita orang lepas makan, Syam tak henti-henti arwah Syam. Ya bahaya je apa semua cakap. Saya pun jadi nak rimas tau. Arwah Syam ni macam dia tak setuju. Okey Syam, masa Mael tengah beli minyak, Mael sendiri beli minyak, cari tong. Beli minyak dalam kat botol minyak hitam tu kan, cari pusing-pusing kat Petronas tu. Petronas ke apa, saya tak perasan ada minyak. Jumpa tong, isi. Nak buat satu botol ke dua botol? Saya kata satu botol cukup El. Lepas tu cari air mineral water, beli kat kedai mineral penuh, buang air dia, isi petrol. Masa tu arwah Syam dah cuak. Lepas tu memang nekat nak buat lah. Saya dengan Mael memang nekat nak buat. Mael cucuk, saya campak terus belah. Start kereta terus belah macam tu. Dia terbakar di meja genset je. Nak ajar si Caik ni kan. Lepas tu dah macam tu, arwah Syam ni memang dia tak puas hati lah. Kalau boleh jangan buat lah. Kalau saya pun dah naik rimas kan, arwah Syam cakap, jangan buat lah Jak, bahaya Jak. Tangkap teruk, cakap hukuman dia bahaya ni Jak, hukuman berat ni kata kan. Macam ni lah Syam. Kalau kau berani kau cakap lah dengan Mael cakap. Dia terdiam. Lepas tu saya duduk kat drive, saya memang bawa kereta. Mael duduk kat sebelah. Syam sebelah belakang Mael, belakang arwah Mael. Arwah Syam belakang arwah Mael, Bon belakang saya. Ingat lagi masa tu. Jadi dah isi petrol tu, dah ambil kain apa semua. Kain tak cari mana pun tak tahu. Ambil kain, memang cucuk nak campak lah. Dah sampai dekat genset tu kan, betul-betul ngam-ngam tepi-tepi tepi genset. Dah sampai situ, cakap, okey tak, cakap kau campak daripada ni lah, daripada dalam kereta lah, daripada tingkap aku passing kat kau campak, lepas tu kita belah. Okey. Lepas tu masa nak bakar tu, dah sampai later, arwah Syam bersuara lah di belakang. Kita ni sebenarnya dia nak tegur arwah Mael, tak berani tu. Arwah Mael ni dia orang ni dia macam dia tegas bersuara. Bila kita tegur dia pun rasa tak boleh, kita kena buat juga ni apa semua kan. Jadi arwah Syam ni cara dia macam mana tau. Masa Mael nak cucur tu, arwah Syam cakap, kita ni sebenarnya kalau buat benda ni, kalau
salah, kita kena, memang salah ni dia kata, kita kena tangkap, lepas tu kita masuk penjara, berat hukumannya sebab kita ni kira dah takut terbakar satu apa semua. Ini teruk ni, kalau kena hukuman memang bertahun-tahun kita masuk penjara. Arwah Syam cakap slow je, dia cakap slow je kak. Lepas tu Arwah Mail ni macam tak puas hati lah, kau diam lah Syam, dia cakap, aku nak buat ni, aku nak belajar Cina tu. Lepas tu Arwah Syam cakap lagi, itulah boleh, aku boleh follow je kerja korang, tapi kalau kita tak kena tangkap okey lah, tapi kalau kena tangkap susah kita ni, tu kan. Arwah Syam cakap, aduh. Lepas tu Arwah Mail cakap, aku kalau orang membebel-bebel macam aku jadi tak jadilah, cakap. Mail ni sebenarnya orang dia baik, dia baik sangat, tapi bila dah hati kita, masa kita rockers, memang kepala kita memang rockers kan, memang bila tak puas hati kita nak memberontak lah masa tu. Ini kira zaman jahiliah juga, zaman dia ekspedisi ni. Jadi bila jadi macam tu, Arwah Mail tak agak-agak tu. Arwah Syam bercakap lagi apa semua. Dia nak cakap dengan Mail tak berani. Dia macam bercakap dengan saya. Tak kisah je, kau nak buat tak kisahlah je. Tapi yalah, kalau kita kena ni, kita nak lari macam mana. Orang cam kita dah tentu. Tokef Hamfir ni cam kita. Mesti dia tahu kita yang buat sebab kita baru bergaduh dengan tadi. Lepas tu Arwah Mail terdiam. Aku tak puas hati betul lah kalau orang bersuara ni, aku nak buat ni. Kau diam lah Syam semua. Dia terdiam. Duduk. Lepas tu dia macam berubah hati oh. Dia pegang lighter tu, dia petik tak petik. Lepas tu Arwah Syam pun diam. Masa kita orang terdiam semua. Kita tahu yang benda yang kita nak buat ni salah, dan mungkin kalau terjadi pun memang kita orang kena tangkap. Jadi masa saya terdiam dalam kereta. Lepas tu Mail pun diam, saya pun diam. Saya cakap, macam mana Mail cakap? Mail diam, dia punya marah tu jadi reda oh. Tak apalah Ajak, kita tak payah buat lah Ajak. Aku pun leceh lah kalau ada mulut macam ni, cakap itu, cakap ini, aku jadi macam ni kan. Lepas tu Arwah Syam suara juga, bukan apa aku ni fikir benda yang tak elok kalau terjadi apa-apa kita susah cakap. Jadi dia tak jadi buat benda tu. Jadi masa tu memang satu pengalaman yang kita fikir kita nak buat jahat, tapi hari ni tak jadi. Dalam satu grup tu ada yang mengingatkan, tapi hari ni dua-dua orang tu dah tak ada. Saya rindu sangat dua-dua. Banyak pengalaman saya dengan Arwah Mail, dengan Arwah Syam. Masa balik tu kami tak bercakap. Saya drive sepanjang-panjang highway tu, masing-masing diam membisu. Rasa macam kami terpaksa terima keadaan tu. Sebab masa tu show tu memang kita sangat memerlukan duit masa tu. Dalam kereta saya rosak, masa kereta saya ingat kereta Wira. Kereta tu rosak, kereta tu masih tersadai. Masa show minggu depan tu kita sewa kereta lain nak repair kereta tu. Jadi benda tu jadi macam terdesak sangat. Kami berdiam daripada sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur tu, kami tak sembang apa-apa pun, kami diam. Sampailah ke KL, kami bersalam-salaman, kami berpeluk. Lepas tu Arwah cakap, Arwah Mail dengan Arwah Syam cakap, apa pun yang terjadi pada kita hari ni adalah satu pengajaran, dia kata. Pengajaran lah untuk kita semua kan. Yelah, saya cakap, sorry lah Ajak, tadi aku buat macam ni, aku bukan apa, aku teremosi sangat. Yelah, aku pun sama juga, aku dapat faham apa yang kau rasa kan. Masa tu Arwah ni anak dia kecil-kecil lagi, masih belajar. Macam Arwah Syam masa tu pun dia masih menanggung sakit, penderitaan dia punya ketumbuhan dekat otak kan. Hari ini dua-dua dah tak ada. Saya mohon sekali lagi kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Muhammad Syamsul bin Yahya, pemain drum Comedy Act Syam, dan juga Syed Ismail, Syed Ibrahim selaku vokalis kemudian Real Act Ekspedisi pada masa tu. Kita sedekahkan Al-Fatihah lagi sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya terlalu banyak kenangan saya dengan arwah ni. Nanti saya ceritakanlah bila tiba masanya. Nanti ceritakan. Apapun dia seorang permata yang hilang, dia seorang yang sangat baik. Dia lantang berkata-kata, lantang bersuara dalam apa benda yang tak puas hati, apa benda yang dirasakan salah, memang betul bersalah, dia memang lantang berkata-kata. Tapi hati dia sebaik-baik manusia. Apa orang yang saya kenal ni, arwah Syed Ismail ni,
Seorang yang baik, dia sangat baik. Sepanjang persahabatan saya dengan dia ni, bila time makan, saya boleh kira yang saya bayar ni berbanding dengan yang dia bayar. Dia sedaya upaya dia tak nak saya bayar. Dia mesti bayar, makan dia bayar, makan dia bayar. Kalau bagi saya, kalau saya dapat belanja dia makan hari tu, saya rasa saya sangat bertuah hari tu. Saya rasa happy. Dan dia punya terima kasih, ya Allah. Ya, terima kasih saya belanja kau makan terima kasih saya belanja kau makan kan. Itulah dia. Cukuplah setakat ni. Kisah dengan Mai sebab dia pun baru pergi. Saya pun masih bersedih sebenarnya dengan dia ni, sebab saya pun tak dapat jumpa dia. Kau nyalakan cinta, terbakar jiwa yang begini. Kau curahkan rasa. Lepas tu walaupun dia dengan ekspedisi, saya masih berhubung dengan dia. Bila show Pantai Timur je, dia datang jumpa saya. Ada masanya dia tidur rumah saya dekat Bentong. Maksud saya dah tinggal dunia muzik masa tu. Tapi perhubungan saya dengan dia tu masih rapat. Bagi saya, dia dengan saya ni dah lebih pada adik-beradik. Dia menganggap rumah saya ni rumah dia di Pahang. Kalau ada show-show belah Pantai Timur, dia memang tak balik lah. Kalau minggu ni ada show dekat Kuantan, minggu depan dekat Terengganu ke, dekat belah mana, belah Pantai Timur, dia memang tak balik. Dia balik ke rumah saya di Pahang. Itulah dalam tahun 2010, 2011 tu lah saya last berjumpa dengan dia. Lepas tu saya menguruskan kerja saya, kita semula. Saya terus tak berjumpa dengan dia. Sampailah saya buat channel YouTube dengan perjalanan saya ni. Saya masuk balik dalam dunia muzik. Saya berusaha nak jumpa dia, berusaha dari hari ke hari, tapi rezeki tu tak ada kan. Tapi saya dah sempat call dia. Saya call dia melalui Jeff lah. Saya call Jeff nak cakap dengan Mail. Saya belum sempat pun ambil nombor phone dia masa tu. Sekali saya dapat berhubung dia masa dia dekat Borneo, dekat Sabah. Gembira je, ajak tu, alamak kau buat channel YouTube, kau bawa balik Melissa tahniah, ajak aku, bangga, aku suka, rindulah kau apa semua. Saya ni sebenarnya tak boleh cerita lebih-lebih pasal dia. Saya jadi sedih, saya tak sanggup. Sebab perjalanan saya dengan dia ni banyak mengajar erti kehidupan, erti pengajar, terlalu banyak pengajaran. Dengan struggle-nya dia ni. Dia memang struggle, very struggle. Itulah saya berhubung dengan dia. Masa tu saya masih dengan Wadan masa tu. Baru nak buat band Melissa. Saya sempat berbual dengan arwah. Saya cakap dengan dia, nanti aku nak jumpa kau, Dia cakap, okey, aku pun rindu kau lah. Tak apa, aku ada KL, nanti aku turun jumpa kau lah. Tapi akhirnya saya tak dapat jumpa dengan dia. Lepas tu dari Kesari saya nak jumpa dia, saya nak jumpa dia. Hari tu dia ada krisis pula dengan Man kan. Jadi macam tu, terbantut saya punya impian. Saya hold dulu kan. Bau-bau ni dia meninggal pun saya tak dapat nak pergi. Sebab saya pun ada sebab yang saya pun tak boleh nak elakkan. Saya memang tak dapat nak pergi pada tarikh tu. Tapi saya sempat call Jeff. Cakap dengan Jeff kan. Saya cakap saya nak tumpang Jeff pun. Masa tu berat hati saya. Saya tahu Jeff mungkin dia pergi dengan kawan-kawan. Mungkin Jeff nak balik ke Johor. Jadi saya tak nak menyusahkan Jeff. Saya semua cakap dengan Jeff, sekal Fatihah lah je apa semua. Jadi saya tak dapat jumpa dengan dia sampailah dia pergi kan. Apapun, dia adalah seorang sahabat saya yang banyak mengajar saya erti persahabatan, erti perjuangan dalam sebuah band, erti kesabaran, erti macam mana dia ni seorang yang tak ada media sosial. Facebook tak ada, Instagram tak ada, YouTube channel tak ada, apa tak ada. Dia hal dia je. Dia berkarya di atas kejujuran dia. Dia terlampau jujur berkarya, tapi dia tegas dalam berkata-kata, lantang bersuara. Itulah dia, arwah Syed Ismail Syed Ibrahim. Sekali lagi kita sedekahkan Al-Fatihah untuk dia Dan juga Muhammad Syamsul bin Yahya, pemain drum kumpulan Real Act juga, yang dia meninggal lebih awal sebenarnya. Dia meninggal pada tahun 2016 kalau saya ingat, 2016 2014 macam itulah. Dia meninggal di Kuala Kangsar. Dia pun ada ketumbuhan ketumbuhan di otak dia. Dia pun banyak membantu saya dalam dunia perfilman sebenarnya. Nanti saya ceritakanlah di kisah perjalanan tu. Apa pun kita sedekahkan Al-Fatihah pada dua sahabat saya ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya Allah ya Tuhanku, Kau permudahkanlah urusan dua sahabatku ini di alam barzah dan juga di akhirat. Tempatkanlah rohnya di sisi orang yang beriman dan lapangkanlah kuburnya dan muliakanlah ia dan janganlah Kau seksa ia ya Allah ya Tuhanku. Amin ya rabbal alamin. Dah, itulah dia kisah edisi khas ni. Sebenarnya saya nak ceritakan kisah perjalanan rocker seri yang ke-81. Tapi yalah, daripada hari raya itu asyik terkenang je sahabat saya ni. Bila kenang dia dah pergi, saya teringat arwah Syam, sebab kami sama-sama berjuang. Dalam real act, dua orang ni memang penghibur. Arwah Syam ni seorang yang menghibur, kelakar je orang dia. Dan arwah Mael ni sangat suka. Dia sangat suka. Dia very happy dengan arwah Syam ni. Ada masa kami bergaduh, ada masa kami berhibur. Tak apa, minggu depan saya ceritakan kisah seri perjalanan yang ke-81. Kisah saya dengan DGFC. Maksud saya pindah daripada KL ke Bentong. Ya, minggu depan saya akan ceritakan kisah tu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang follow kisah perjalanan saya ni, perkongsian saya. Semoga yang baik tu jadikan tauladan, tu yang sebaliknya tu jadikan sepadan lah. Ya, sebab saya ni bukan manusia yang perfect pun. Banyak salah silap zaman jahiliah dulu, huha-huha zaman rocker. Saya pun sekarang masih dalam proses memperbaiki diri. Kalau nak bandingkan zaman dulu, zaman jahiliah, engkau akulah apa semua, palotak engkau lah mencarut apa semua. Zaman-zaman tu saya dah tak nak lalu dah. Lagipun umur saya sekarang ni pun dah masuk 60. Bila-bila masa saya boleh pergi. Bila kawan-kawan terdekat saya dah pergi seorang-seorang, saya rasa sangat saya akan pergi pada bila-bila masa. Terima kasih pada yang follow saya, support saya dalam perjuangan Melissa. Tengok Melissa akan terus bergerak maju dengan anggota-anggota yang baru. Saudara Pai, Manu Hendrik, insyaAllah kami akan lakukan yang terbaik untuk Melissa. Saya akan buat yang terbaik untuk Melissa. Melissa kali ini lebih pada nak anggota-anggota yang profesional. Semoga berjaya. Itulah ya. Jadi kita jumpa lagi di minggu hadapan di siri perjalanan rockers yang ke-81. Ini adalah edisi khas pemergian Allahyarham Syed Ismail, Syed Ibrahim, dan juga mengenang sahabat kami Muhammad Isyamsul bin Yahya, iaitu Syam Fidus, selaku pemain drum kumpulan Real Act. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.